bincang panjang lebar berkenaan dengan sosok beliau sebagai seorang ahli politik, berkenaan dengan visi alternatif PN, berkenaan dengan prestasi madani. Segmen ini kita tumpu kepada isu dalaman PN sebab kita banyak perkara yang kita nak tahu berkenaan dengan apa yang sedang berlaku dalam Perikatan Nasional. Mungkin saya nak start dengan cakap-cakap yang kita dengar di luar berkenaan dengan Parti Bersatu ni lah, Tok Sri. Parti Bersatu, yang pertama orang nak tanya apa hala tuju Parti Bersatu. Masih lagi ada tanggapan yang mungkin sedikit tidak berapa adil. Bersatu ni adalah versi poor version of UMNO lah. Dia macam versi UMNO yang tak apa-apa ni. Adakah itu benar ataupun adakah Bersatu ni the new refresh version of UMNO? Dan yang kedua, ada yang kata Bersatu ni syarat dengan camp. Ada yang kata ada camp Datuk Seri Hamzah, ada camp Tan Sri Mahyudin, ada camp Datuk Seri Azmin. Dan benda ni kita daripada luar ni ada juga tengoklah sewaktu pemilihan Bersatu. Memang biasalah dalam politik ada camp-camp dia. Pertama saya nak jawab tentang apakah Bersatu ni the poor form of UMNO. Saya rasa tak adil kalau kita cakap sedemikian rupa. There are only two parties yang dalam negara kita ni. Dia tubuh hari ni, masuk election, the first election, create a prime minister. Dulu, in 1946, 19 berapa UMNO ditubuhkan? Tahun 46 UMNO ditubuhkan. Ya. Went for the first election, 1952. Jadi Prime Minister. Ketua Menteri, Chief Minister. Chief Minister. Dan akhirnya jadi Prime Minister. Menang election. The second party in this country, tubuh, terus jadi Prime Minister. Bersatu. It was in 2018. Di situ nampak bahawa maknanya kalau nak menang pilihan raya kena ada penerimaan rakyat. Penerimaan rakyat terhadap Bersatu ketika itu apakah kerana pemimpinnya atau kerana perjuangannya? And itu yang saya rasa menyebabkan orang melihat ini sebagai alternatif kepada UMNO. Tapi kalau kita tengokkan dari segi kedudukan parti kita, Bersatu ni, ia berbeza. Belum ada parti yang boleh berani sebut, the party itself, you tubuh sayap for the non-Malays or the non-Bumi, ketua tu duduk sebagai sayap, ketua sayap. Naib ketuanya duduk sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi parti. Tak ada. Yang ada coalition lah. Coalition tu banyak. Tapi Bersatulah the first party yang melakukan ini. Why must you do that? Because we want to strengthen, to make sure we understand perjuangan kepada kaum bukan Melayu dan bukan Bumi Putera ni. We really discuss in the party, not in the coalition. Kalau dalam coalition ni kan gaduh-gaduh, kami keluarlah, ya, biasalah. But for us, no. Kita nak berikan keadilan, very inclusive. Okay. Everyone will have to come in. And it's got nothing to do with UMNO ke sama dengan UMNO. UMNO tak buat. Okey, itu kekuatan yang Datuk Seri kata sedang dilaksanakan dalam struktur Bersatu. Tapi ambil balik contoh dua parti saja yang pernah tubuh lepas tu terus menang. UMNO dan Bersatu. Saya boleh kata begini Datuk Seri, 2018 Bersatu pada waktu itu Datuk Seri masih lagi UMNO, Bersatu di bawah Tun Dr. Mahathir menunggang PH, logo pun PKR menang. Bukan Bersatu yang kuat tapi sebab menunggang PH dan masalah 1MDB. Sekarang ni ada orang kata Bersatu ni menunggang PAS yang kuat. Bersatu ni just right, PAS. Fair? Itu persepsi. Tapi the reality is
bila kita duduk sekali, kita kena ada strategi untuk memberikan kemenangan. Masa bila PAS boleh menang sampai 40 lebih kursi ni? Yang menyebabkan kami menunggang PAS ni? Masa bila? This is the time. Apakah dia tunggang menunggang ataupun bersatu yang menunggang PAS ni? Maksudnya kita kerjasama untuk menentukan kemenangan kita bersama. And I cannot say that it is tunggang menunggang ni. Very good answer. Planning a trip to Seremban. Explore the food. Explore the culture. Adil apa yang Datuk Seri katakan, sebab kita judge berdasarkan outcome kan, hasil. Tapi